Puan anak syurga. Anda memberitahu Bella. Ni pasal kisah Tu cek Puan kan rakan. Puan di social media dengan hashtag Justice for Bella. Saksi Pada Jun tahun 2021, rakyat Malaysia telah digemparkan dengan satu berita kes penderaan yang melibatkan gadis yang berumur 13 tahun yang bernama Bella yang telah didera di rumah kebajikannya. Ianya bermula apabila terdapat seorang individu yang bergelar Mami atau nama sebenar Zuriati yang telah memaknai satu rakaman video di laman sosial yang menemukan keadaan Bella dalam keadaan yang amat menyedihkan. Hal ini kerana Bella telah dijumpai dalam keadaan yang kurus kering dan terdapat luka-luka di bahagian badan. Mami yang menyamakan Bella itu merupakan orang pertama yang menjaga Bella sebelum hak penjagaannya diserahkan kepada suspek. Suspek yang bernama Siti Bainun merupakan dalang sebenar dalam kes ini. Pada hari Bella ingin diselamatkan, Mami yang merupakan saksi di tempat kejadian tidak menyangka akan menjumpai Bella dalam keadaan yang tersebut. Luka lecur, nanah dan badan yang berbau menyebabkannya berasa curiga dengan kejadian yang terjadi pada Bella. Lantas, saksi tersebut iaitu Mami terus bertanyakan kepada pekerja yang bekerja di rumah kebajikan tersebut tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Bella. Tetapi para pekerja di situ telah bersepakat untuk melindungi suspek iaitu Siti Bainun daripada menceritakan hal sebenar yang terjadi kepada Bella. Dalam penjagaan saksi sebelum ini iaitu Mami, dia menyatakan bahawa Bella merupakan seorang budak yang amat periang, ceria dan suka berdikari. Ianya menjadi suatu perkara yang aneh apabila mereka menjumpai Bella dalam keadaan yang amat berbeza daripada sikapnya sebelum ini. Akan tetapi disebabkan oleh manusia yang bertopengkan syaitan ini iaitu Siti Bainun, dia telah mengambil hati Bella dengan supaya berada di bawah hak penjagaannya, dan dia telah melakukan pelbagai cara untuk menarik hati Bella serta mendapat pelepasan mahkamah untuk mengambil hak penjagaan Bella dan menyebabkan Bella terlibat dalam kes penderaan ini. Baiklah, sebelum saya menceritakan lebih lanjut tentang kes Bella ini, mari kita ketahui apa itu penderaan. Penderaan kanak-kanak merujuk kepada penderaan secara fizikal dan emosi, penderaan seksual, penderaan kecuaian dan perabaian terhadap kanak-kanak, termasuk sebarang bentuk eksploitasi atau komersial. Biasanya ianya ditakrifkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun ke bawah. Oleh hal yang demikian, perkara yang berlaku terhadap Bella ini dapat dikategorikan dalam kes penderaan. Faktor berlaku kes ini adalah berpunca daripada sifat tidak berperi kemanusiaan. Hal ini kerana ianya berpunca apabila Bella tidak sengaja tertarik lansir yang berada di rumah suspek iaitu Siti Bainun dan mengakibatkan bersih lansir tersebut tercabut. Lalu Siti Bainun ini mula marah dan berasa geram terhadap Bella. Selain itu, kurangnya sikap sabar dan pengawalan emosi amarah dalam diri ianya mengakibatkan Siti Bainun iaitu suspek sanggup melakukan penderaan yang amat teruk kepada gadis yang malang ini. Baik, sekarang saya akan mengupas mengenai kesan-kesan permasalahan penderaan ini kepada diri. Ianya boleh berlaku kepada mangsa dan juga diri pemangsa. Jika kepada mangsa iaitu adik Bella akan mengalami trauma sepanjang hidupnya. Yang kedua, adik Bella akan mengalami kecederaan kepada anggota fizikalnya. Dan yang ketiga, adik Bella akan mengalami tekanan perasaan kerana telah diperlakukan dengan kejam oleh manusia. Okey, kesan ini juga boleh berlaku kepada pemangsa iaitu pendera itu sendiri. Pendera itu akan dijatuhkan hukuman jika disabitkan dengan kesalahan dan terdapat bukti-bukti yang kukuh mengenai tingkah lakunya terhadap adik Bella. Seterusnya, pendera itu akan dibenci dan juga dihina oleh masyarakat. Kesan kepada masyarakat adalah kepada ibu bapa, iaitu ibu bapa berasa takut untuk menghantar anak ke pusat asuhan, manakala orang ramai pula tidak mempercayai rumah asuhan kanak-kanak kerana berlaku banyak penderaan di sana. Isu penderaan ini adalah isu yang amat serius dan ia perlu dihentikan dengan kadar yang segera. Jadi, terdapat pelbagai strategi untuk kita menangani masalah penderaan ini.
Strategi yang pertama adalah pihak berwajib perlu membuat lawatan secara berkala ke pusat asuhan. Ini adalah untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di pusat asuhan itu. Strategi yang kedua adalah kita memperketatkan penguatkuasaan undang-undang supaya orang ramai berasa takut untuk melakukan penderaan. Hal ini dikatakan demikian kerana hukuman yang akan dilakukan kepada mereka yang mendera adalah amat berat. Baiklah, pesanan untuk diri sendiri dan juga masyarakat di luar sana. Kita sebagai manusia, kita perlulah sentiasa mempertingkatkan sikap moral dalam diri kita supaya kita tidak melakukan sikap yang tidak berperi kemanusiaan kepada orang lain. Untuk ibu bapa dan juga penjaga di luar sana, anda perlulah berhati-hati untuk menghantar anak anda ke pusat asuhan. Anda perlu sentiasa menyelidik dahulu tentang pusat asuhan tersebut sebelum menghantar anak anda ke sana. Ibu bapa juga ataupun penjaga perlu sentiasa peka dengan perubahan yang berlaku kepada anggota badan ataupun perasaan tingkah laku anak-anak anda. Jadi, kami berharap isu mengenai penderaan ini tidak lagi menjadi topik hangat perbualan ataupun menjadi muka depan akhbar satu hari nanti pada masa akan datang. Sama-sama katakan tidak kepada penderaan.